Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，上午好！ Puji syukur kepada Tuhan, di siang berbahagia ini kita boleh bertemu lewat ibadah, lewat jaringan internet. 我们实在感谢上帝，在今天上午，我们可以在这样子的一个线上敬拜当中见面。 Tentu ini semua bukan menjadi suatu yang ideal untuk kita, tetapi ini juga kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. 当然，这样子的一个情况并不是最理想的，但是我们相信这也是一个神的恩典。 Bapak Ibu yang berada di manapun juga, mari kita siapkan hati di dalam memasuki ibadah, khususnya mulai hari ini kita memasuki Minggu Lent yang pertama. 无论弟兄姐妹们在何处，我们都要一起来预备我们的心，来一起进入神的话语的这个思考当中。今天也是我们大斋节的第一个主日。 Mau memperingati minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus 我们要 Kristus. 纪念主耶稣受难的这个事情。 Adapun tema pada kesempatan siang ini, saya membawakan tema yaitu Tuhan yang memberkati orang benar. 那么今天中午的一个主题叫做上帝或者赐福义人的上帝。 Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa sebelum saya membacakan 6 ayat firman Tuhan dari Mazmur 1. 在我们读经之前，我们先一起来低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Hanya kepada Dikau yang punya kuasa, hamba-Mu berdua berserah dan bersandar. 你的两位仆人完全的交托于你全能的上帝。 Mohon Tuhan sendiri yang bertahta di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. 求主上帝自己宝座在你的话语上， Sehingga segala sesuatu yang dipaparkan, diuraikan bukan semata-mata olah pikiran dan hasil olah pikiran hamba-Mu saja, 好让我们所传讲的道不是出于你仆人的聪明， melainkan karena pekerjaan Roh Tuhan yang menuntun setiap kita. 而是因为神的圣灵引导我们。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan ini padamu Bapa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告，也把以下传讲神话语的时间交托在你的手中。 Amin. 阿门。 Bagi yang memiliki Alkitab, boleh kita bersama-sama melihat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. 我们今天早上所要读的经文取自于诗篇第1篇第1到第6节，由我为弟兄姐妹们念。 Dengarkan sabda firman Tuhan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 诗篇第1篇第1到第6节，不从恶人的计谋，不沾罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。
因此，当审判的时候，二人必站立不住，罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，二人的道路却必灭亡。 Ini ada satu kisah nyata. 那么，这里有一个真实发生的故事， Ini terjadi kurang lebih 25 tahunan yang 大 lalu. 概在25年前发生的事情。 Ini terjadi di tengah-tengah kelompok atau rombongan usahawan dari sebuah kota di Indonesia yang besar. 那么，这个发生在一个印尼一个很大的城市，也是发生在一个商人之间的事情。 Para pebisnis ini mereka pergi dari Indonesia, dari kotanya yang besar itu menuju negeri Taiwan. 那么，他们从他们的这个城市，这些大商人呢，他们就前往台湾去。 Oh tentu ini pebisnis, namanya juga membawa banyak uang untuk berdagang di sana. 那么，这些商人他们带着很多的钱在那边做生意， Mungkin untuk menjual atau untuk membeli. 他们要卖或者买货。 Pokoknya mereka serombongan orang-orang pebisnis pergi ke Taiwan dengan penuh suatu semangat daya juang. 那么，他们这一班的商人呢，他们就非常带着一个很大的一个意向、梦想去台湾做生意。 Oh sudah menjadi rahasia umum kalau pebisnis Taiwan itu sangat cerdik dan sangat memanfaatkan kesempatan. 那么，台湾的这些商人也非常的厉害。 Dengan kedatangan mereka yang sebagai pebisnis Indonesia yang kaya-kaya. 那么，这一些非常富有的印尼商人去到那边， Buat orang Taiwan ini adalah suatu kesempatan, peluang jangan 然后对 disia-siakan. 台湾人来说，这个是一个很好的一个机会，千万不要错过这个机会。 Wah mereka disambut, diberikan jamuan makan yang sangat-sangat enak. 那么，他们就接待这一班的这个商人，用一个非常豪华的一个这个餐食来招待他们， Disuguhkan hiburan penyanyi-penyanyi yang suaranya merdu. 并且也招来了一些非常有好听的这个歌声的这些明星来为他们唱歌。 Di mana mereka berjamu di meja itu begitu banyak minuman-minuman keras supaya tamu-tamu teguk. 那么在那边，他们也准备了这一些的酒给他们喝。 Tidak stop sampai di sana. 不单如此而已， Karena para pebisnis ini dianggapnya pembeli dan dianggapnya raja. 因为呢，这一些大商人呢，他们是顾客嘛，所以他们是王。 Lalu mereka juga datangkan xiaoce yang cantik, molek, yang muda untuk ada di samping kiri kanan setiap pebisnis. 所以他们也招来了一些的非常漂亮的小姐美女来陪伴这些大商人， Dilayani dan dilayani. 好好的服侍他们，招待他们。 Tetapi di tengah kumpulan orang-orang yang menikmati dan riang gembira karena puas diservis oleh pebisnis Taiwan. 那么这一班从印尼过去的商人呢，非常的快乐，非常的开心，也享受这个宴席。 Tampillah seorang pengusaha yang tampilannya beda dengan yang lain. 可是呢，中间有一个商人跟其他的人不一样。 Mereka semua pada umumnya ketawa-ketawa riang gembira. 那大部分的人他们在宴席当中，大部分都非常的快乐，非常的开心。 Oh yang seorang ini kok lain, 但 diam 是 saja. 有一个人他不一样，他在那边安安静静的。 Apakah gerangan sakit? 他是在生病吗？ Apa gerangan dia sedang tidak enak 或 badan? 者他身体不舒服吗？ Oh didatangi, disamperin oleh teman-temannya. 然后他的朋友们去找他，问他 Hei kawan, kenapa kau?：“ 朋友啊，弟兄啊，你怎么了？ Apa tidak enak badan?” 是不舒服吗？ Jawabnya tidak. 他说：“不是的， Saya baik-baik dan sehat 我好 saja. 好的，我也非常健康。 Oh kalau begitu mari kita kemon kita, happy-happy kita kesempatan nih. 那这样的话，你一起来参与我们吧，我们一起快快乐乐的。 Kita jauh dari keluarga kita, jauh dari Indonesia, kita kesempatan lagi ada di sini. 我们离我们的家人、离印尼非常的远，我们在这边就好好的利用这个机会吧， Ayo teman kita sama-sama, 我们就一起来吧， kita riang gembira. 我们一起欢欢喜喜的。” Orang itu tolak, tidak, 他 tidak. 说：“不要不要。”
Semua mata menatap, kok aneh ini. 那每一个人都看着他，觉得这个人很奇怪。 Orang semua anggap ini kesempatan. 那么所有的人都认为这个是一个好机会。 Kok orang ini toh tidak dan tolak. 那么为什么这个人拒绝呢？ Hayulah, hayulah. 你一起来吧，我们来吧。 Terus orang laki ini menjawab lagi, 然后这个弟兄又在说，这位先生在说， saya tidak, terlalu mahal bayarannya. 那么不，这个太贵了，对我来说。 Wah, teman-teman matanya melihat dengan lebih melotot lagi. 那么他们朋友们都睁大眼睛看他。 Gila kamu ini, orang kaya tapi pelit sekali. 那你是一个大商人、有钱人，但是非常的吝啬。 Masa terlalu mahal bayarannya? 那对你来说，这个会太贵吗？ Ayo kita teman-teman kumpulkan uang, traktir 那 dia. 么我们就一起筹款，我们请你吃吧。 Oke, kita sepakat mentraktir kamu. 好 Ayo 吧， kita 我 sama-sama. 们请你吃，你跟我们一起来吧。 Tapi bapak ini tetap mengatakan tidak terlalu mahal bayarannya. 但是这位先生他坚持的说，对我来说这个是太贵的。 Teman-teman yang lain bertanya-tanya dalam hati, apa maksud dengan kata terlalu mahal bayarannya? 那么这些他的朋友们非常的莫名其妙，他们都觉得这个人到底怎么了？为什么会太贵呢？到底太贵是什么呢？ Apa maksud kamu? 那么你的意思是什么呢？ Kenapa kawan mengatakan terlalu 为 mahal 什么你说 bayarannya? 这个会太贵呢？ Lalu dia dengan rendah hati menjawab, 然后他非常契合的说， yang saya maksud terlalu mahal bayarannya adalah terlalu mahal bayarannya pengkhianatan atas seorang lelaki suami kepada istri dan anak-anaknya. 那么他就很诚实的、很坦白的说，我所指的太贵的就是。 对于一个丈夫，对于一个父亲来说，做这件事情是背叛，是出卖了自己的家庭、自己的家人，这个代价是太贵的。 Saya pergi ke tempat ini untuk direstui berdagang. 那么我来到这个地方是透过我家人的认同，是以为他们知道我来这边是做生意的。 Saya percaya istri dan anak di rumah mendoakan untuk saya berhasil. 我相信我的太太、我的孩子在家里都为我祷告，让我可以成功。 Bagaimana saya tidak katakan ini terlalu mahal kalau saya melakukan suatu perbuatan seperti kalian semua. 那么如果做像你们做的，怎么对得起他们呢？ Buat saya ini pengkhianatan yang amat sangat luar biasa. 对我来说，这个是一个非常大的一个背叛。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们啊， dari gambaran kisah nyata ini 从这个真实的故事的这个事情当中， telah nampak kepada kita semua 就非常的明显。 bagaimana seorang yang tidak pernah merenungkan firman 那 Tuhan, 么，一个从来没有思考过神话语的人， yang benci kepada Taurat Tuhan, 他恨恶、讨厌神的话语， segala sesuatu dihalalkan bahkan dijadikan satu kesempatan peduli setan dengan keluarga, dengan 那么 siapapun. 对他们来说，他们也不管别人，不管家人，任何人他们都不管。 Yang penting aku senang dan aku happy dan aku lakukan. 然后对他来说，最重要的是我开心，我爱做就做。 Beda dengan seorang yang merenungkan Taurat 那 Tuhan. 么对于一个思考神话语的人，他的做法、生活就完全不一样。 Ketika hadir sebagai minoritas satu di antara serombongan usahawan yang lain, 那么他作为一个少数，在这么多的商人当中， ia tidak terbawa arus dan tidak akhirnya gagal dan bahkan jatuh dalam dosa. 他没有随着潮流走，也没有跟着他们去犯罪。 Dia punya Tuhan, 他有上帝， dia punya firman 他有神的话语， untuk senantiasa mempertahankan hidup kudus. 好让他可以维持他圣洁的生活。 Mazmur nomor 1诗篇第1篇 merupakan pendahuluan dari Mazmur yang
ada 150 pasal banyaknya. 它是150篇的这个诗篇当中的这个开始。 Mazmur ini isinya 那么这首诗的内容就是， yaitu memaparkan, menjabarkan 就是要给我们看，要讲解清楚， tentang perihal-perihal bagaimana Taurat Tuhan untuk diperoleh atau dimiliki oleh manusia. 那么就是讲到关于人尊重、遵守神话语的一个重要性， yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum Tuhan untuk kehidupan manusia. 就是要讲解神的话语对于人的生活的这个益处。 Di dalam dunia ini, 那么在这个世界上里面， manusia dikategorikan kategori besar ada 2 bagian, 那么有2种人或者2部分的人， yakni satu kategori orang-orang yang suka Taurat 那 Tuhan 么第一种人，他就是喜爱神话语的这一群人。 dan kelompok kedua, kategori kedua 那么第二组人，第二群人， yaitu kumpulan orang-orang yang membenci Taurat Tuhan. 就是恨恶神话语的人。 Nah, di dalam Mazmur 1 ini 那么在诗篇第1篇里面， dipaparkan tentang kedua kategori manusia yang seperti ini. 那么这边就摆出给我们看这2种人的生活。 Nah, dikategorikan yang pertama itu orang yang suka. 那么第一 Taurat 组人呢， Tuhan 他们就是喜爱神话语的人。 Nah, orang ini digambarkan seperti pohon yang ditaruh atau ditanam di aliran sungai. 那么这种人呢，他们就好比一个栽在溪水旁的一棵树。 Yang tidak pernah mengalami suatu kekeringan pohon tersebut. 那么这棵树呢，总不枯干。 Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan aliran air itu bisa didapatnya. 它所需要的水，它能够得到， Sehingga menghasilkan daun-daun juga yang tidak kering, 因此呢，能够结出滋润的叶子， hijau, rindang. 是清甩的叶子， Bahkan bisa menghasilkan buah pada 甚 musimnya. 至可以按时候结果子。 Nah, itu yang digambarkan sebagai orang yang suka Taurat 那 Tuhan. 么这个就是喜爱神话语的人的生活。 Artinya suka Taurat Tuhan bukan sekedar suka sembarang suka. 那么喜爱不是说喜欢一般的喜欢，这个不一样。 Melainkan ia boleh terus-menerus gemar, mau mengamat-amati firman, 意思就是说，他喜爱的意思就是说，他研究神的话语， dan dinyatakan bukan insidentil sesekali saja. 也不是偶然的去喜欢或者喜爱。 Ketika hidup berat, ketika hidup ada masalah, lalu mulai mendekat kepada firman, 当他 bukan. 生活面对困难的时候，他才开始寻找神的话语，不是。 Tetapi orang benar ini suka gemar merenungkan firman siang dan malam. 这个艺人呢，他喜爱神的话语，并昼夜思想神的话语， Jadi terus-menerus menjadi suatu bagian yang sudah mendarah daging dalam hidupnya. 因此呢，他喜爱神的话语这件事，就是成为他生命的一部分了。 Firman itu ditaruh di dalam hati, 他把神的话语放在他的心里面， disimpan dengan 他 baik-baik, 存起来， direnungkan, 他好好的思考。 dimiliki menjadi suatu kegemarannya, 对他来说，这个是他所喜爱的， dan menjadi suatu yang dikerjakan, dipraktekkan dalam kehidupan 并且把 sehari-hari. 神的话语遵行在他的生活当中。 Oh, firman Tuhan katakan, 神的话语这边告诉我们， orang sedemikian 那 berbahagia 么这种人呢是有福的人啊， karena orang seperti ini ditaruh dimanapun juga. 因为这种人呢，虽然他处在哪里，存在任何一种的情况 Orang 当 yang 中， punya suatu ketangguhan merenungkan firman siang dan 如果 malam, 他本来就是一个喜爱昼夜思考、思想神话语的人， pasti ketika dia ditempatkan dimanapun juga dia tidak akan berjalan dengan orang 我们 fasik. 不论把他放在哪里也好，他总不会与恶人同行， Dia tidak akan berdiri dengan kumpulan orang berdosa. 他绝不会在罪人当中跟他们在一起， Apalagi berkompromi duduk
dengan orang-orang pencemooh. 更何况他也更加不会坐在亵慢人的当中。 Ya, seperti yang saya tadi kisahkan dalam kisah nyata pada pendahuluan. 就像刚才我前面所讲的那个真实故事一样， Seorang yang ditempatkan di lingkungan orang 虽 berdosa, 然他放在一个罪人的当中， orang yang najis, 他们所做的是非常的肮脏、非常的污秽的 ia 事， mau diseret, mau didorong, 他们大家都极力的把他拉进来， mau diiming-imingi, 都给他很好的东西。 tetapi atas orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman siang dan 但 malam. 是因为他昼夜思考神的话语， Kuasa-kuasa mana tidak mempan dan tidak 那 mampu. 么这一些邀约，世界上任何一个权势都没有办法掌控它。 Karena orang ini sungguh-sungguh sudah menyimpan firman Taurat Tuhan di dalam hidupnya. 因为这个人呢，他已经把神的话语存在他的心里面了， Dia sudah punya senjata kebenaran firman 他已 Tuhan. 经有了神话语的这个器皿， Dia 为他的 bis- 器皿。 Dia bisa membaca satu gelagat ditawari dengan segala kenikmatan. 他知道他的朋友们把世界上一切的娱乐都提供给他， Ditolaknya, 他拒绝了。 dianggapnya kalau dia kerjakan itu 他知道如果他这样做， sebagai suatu pengkhianatan kepada istri, kepada anak, dan kepada 这 Tuhan. 等于他出卖了自己的家庭、自己的妻子、孩子，也背叛了自己的上帝。 Ingatkah satu kisah seorang Yusuf 你们还记得约瑟吗？ ketika dia jadi budak di tengah keluarga Potifar? 当他在波底法的家庭当中为奴的时候， Bagaimana penampilan Yusuf pada waktu 那 itu? 么约瑟当时长得怎么样呢？ Telah mendatangkan suatu gairah birahi daripada nyonya 波 besar 底 ini. 法的妻子看他都非常喜欢他。 Pada waktu itu agar supaya Yusuf bisa tenang, bisa mau menerima tawaran daripada juragannya ini. 那么波底法的妻子想尽办法，勾引他， Direkayasa, diakal-akali biar para pembantu jongos pada waktu itu tidak ada di tempat, tidak ada di rumah. 他就特别了设计一个情景，让其他的所有奴仆都出去。 Ya, istilahnya mungkin ada yang disuruh pergi ke Bogor beli rujak, 那么有的叫他去茅屋买入家， ada yang suruh pergi ke Sumedang beli tahu. 有的去苏莫当买豆腐。 Lalu juragan itu merasa rumah ini sudah kosong 那么然 melompong. 后他觉得哦，主人觉得这个家就已经空档了，就已经空了。 Tinggal aku seorang nyonya besar dengan Yusuf yang mendatangkan buat saya timbul birahi. 只剩我一个，还有约瑟，我喜欢他。 Kalau secara manusia, 从人的角度来说， ini bukan keinginan Yusuf. 这个不是约瑟所要的。 Yusuf pasif, 约瑟他是被动的， yang aktif adalah nyonya 主动的 besar, 是他的这个主人。 yang mengondisikan juga nyonya 那 besar. 么，这个主意也是主人出的。 Ya kalau alasan saya tidak salah amat kalau sampai melakukan hubungan dengan nyonya besar. 如果他接受了他主人的这个邀约引诱，他也不算是太错吧，也没有错到哪里去。 Tetapi Yusuf di dalam hatinya udah ada Tuhan. 但是约瑟在他的心里面有上帝， Dia bukan tidak mau, tidak berani, bahkan tidak sungguh-sungguh najis perbuatan itu. 那么他不要，他也不敢这样做。 Bagaimana saya bisa berdosa kepada Tuhan dan bahkan kepada 我 Tuhan 岂能得罪我的主人，也岂能得罪我的上帝呢？ dengan segala konsekuensi logis, mau diapakan, dipecat atau mau dibagaimanakan, pokoknya aku nyingkir dari kejahatan tersebut. 不管我将要承担任何的一个怎样的一个后果也好，只要我先逃脱这样子的一个情景吧。 Nah itulah ketika kita hadir sebagai orang benar 那么这个就是成为义人的一个生活， yang kesukaannya Taurat Tuhan, 喜爱神的话语， yang merenungkan siang dan malam. 昼夜思考神的话语。 Tentu itu bukan menjadi sia-sia dan tidak ada 那 gunanya, 么这并不是说没有益处的一个动作， melainkan berkat Tuhan limpah pada orang 乃 tersebut. 是当我们
昼夜思考神话语的时候，上帝的祝福就要临到那个人， mampu menanggulangi berbagai persoalan dan masalah. 他就能够胜过一切的困难。 Ya mungkin sesekali ada gangguan dalam hidupnya. 那么偶尔，当然他生活当中会有一些的挣扎， Tetapi firman Tuhan yang ada dalam hatinya negur. 但是他心中的神话语，这个会提醒他， Menyadarkan 会叫醒他， untuk buru-buru tinggalkan segala kenajisan tersebut. 好让他赶快离开这个罪恶。 Jadi tidak ada suatu kehidupan orang benar itu menjadi percuma dan sia-sia. 那么，所以义人的生活是不突然的， Ia akan hadir tetap hidup 他会继续的活下去， pemilik daripada orang ini. 因为这个人的主人 Bagaikan pohon yang ditanam 赐福他，使他成为一棵树一样， di tempat yang diingini pemiliknya. 就是栽在他主人所要他栽种的那个地方， Diberi pupuk, 把肥料加上去， dipelihara, 好好的养它， dirawat 好好的照顾它， supaya menghasilkan buah yang lebat dan daunnya tidak kering. 好让它可以结满果子，树叶也不枯干。 Jadi berbeda dengan pohon liar 所以跟那一些野树不一样， yang tumbuh di mana saja tanpa ada yang memiliki. 在任何一个地方生长，没有人好好管理它。 Sungguh berbahagia orang benar karena bagaikan pohon yang ditanam. 义人是有福的， Tidak ada suatu hari depan yang kosong, melainkan penuh pengharapan 那么他的前途是充满有指望的一个前途。 dan berkat senantiasa jadi kepastian. 那么神的祝福是他生活的一部分。 Suatu hari ketika akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan, 有一天当他将要面对神的审判的时候， orang benar tidak mundur, apalagi juga takut tidak 那 pernah. 么义人他不惧怕， Karena ia sudah melakukan sesuatu kebenaran, praktekkan firman Taurat Tuhan yang dimiliki, yang direnungkan dalam hidup 因 sehari 为在他 lepas 的 hari. 生活当中，他已经遵行了神话语。 Berbeda dengan orang fasik. 那么跟恶人是完全不一样的。 Firman Tuhan katakan orang fasik itu 神的话语告诉我们，恶人呢， seolah ditanam di tempat yang sungguh-sungguh penuh dengan kenajisan. 那么他们是栽在一个非常肮脏的一个地方， Kecenderungan yang dilakukan diperbuat adalah hanya semata-mata melakukan perbuatan 他 dosa. 们心里所想的尽都是恶。 Sungguh-sungguh apa saja yang dikerjakan diperbuat menentang akan Taurat 那么 Tuhan. 他们手上所做的一切事情都是违反神的命令， Berseberangan dengan apa yang menjadi keharusan tuntutan Tuhan. 那么跟神所要求的是完全不一样的。 Bahkan firman Tuhan itu boro-boro bisa jadi kenikmatan untuk direnungkan, dibencinya. 甚至呢，神的话语它是讨厌的。 Tidak keliru ketika orang-orang fasik ini yang tidak mengenal Taurat ini, 那么这一些恶人不认识神话语的人， ya umbaran nafsu, kedagingan itu menjadi makanan sehari-hari. 因为他们肉体的情欲，他们就陷入了罪恶。 Nah, di dalam Mazmur 73, 那么在诗篇73篇， Bapak Asaf 亚撒 ia melirik dan bahkan mengamat-amati tentang kehidupan orang fasik. 那么他在那边观察恶人的生活， Aduh, enak tenan orang-orang fasik ini. 他觉得恶人过的生活非常的好啊。 Mereka hidup tanpa firman 那 Tuhan. 么他们的生活没有神的话语为原则， Namun mereka itu jauh lebih bahagia daripada aku yang mempertahankan kelakuan 但是 bersih. 他们的生活呢，比我这个谨守神话语的人过得还要好啊。 Sementara aku hari-hari dirundung oleh berbagai keberatan sakit penyakit. 而我天天都活在苦难当中、病痛当中。 Saya tuh tidak melihat orang-orang fasik itu jatuh sakit. 我没有看过那一些恶人生病， Semakin dilihat semakin montok. 我看他们一天比一天还要肥胖啊。 Bahkan mereka itu bisa gelak tawa.
甚至他们在那边大笑一场， semakin sombong. 他们越来越骄傲。 Aku iri terhadap mereka. 我非常的嫉妒他们， Sungguh-sungguh iri. 我真的嫉妒他们。 Nah, belakangan ini ada viral ke tengah-tengah kita 我 sekalian. 们最近也看到一个消息， Ada seorang muda yang bernama Indra Kents. 有一个年轻人叫做 Indra Gans， Orang ini sungguh-sungguh sombong 这个人 amat. 非常非常的骄傲， Duduk di pesawat 坐在pesawat pribadinya mungkin atau sewaan. 坐在他的私人飞机或者他租来的飞机， Itu uang gepokan disebar-sebar di tempat duduk. 他把钱散在他的座位上， Rumahnya, mobilnya yang harganya miliaran. 他的汽车、他的房子都是非常昂贵的， Dia pamerkan. 他在那边炫耀。 Dia katanya tiap hari mengenakan sesuatu yang melekat di dalam tubuhnya. 那么他每天的穿着， Itu di atas miliar. 那么都是十几亿的。 Cuman kerpus topi seperti topi bayi. 一个帽子， Oh, ini dibeli 3 juta. 哦，这个3条， Oh, sepatu saya belasan juta. 那么我的鞋子好几十条， Oh, arloji saya 500那 juta. 么我的手表500条， Oh, baju saya ini 300那 juta. 么我的衣服300条。 Juta-juta ya, total 1,3 sekian juta. 他把他的穿着，他所穿的从上面到下面总共算起来，数字是十几条、十几亿。 Ya enggak apa-apa kalau memang itu adalah uang miliknya dan uang didapat dengan keringatnya. 那么这个如果他是他的血汗所赚来的钱就无所谓了。 Tetapi orang ini nipu banyak orang. 可是呢，原来这个人骗很多人， Segala kekayaannya adalah hasil di tengah penderitaan banyak orang. 那么他所赚来的钱都是吃别人的钱啊， Dia sesumbar lagi 他也在那边炫耀， dan bawa-bawa nama Tuhan lagi. 并且也这个误称了神的名字，妄称了神的名字。 Ada yang bertanya, bagaimana kalau nanti Tuhan jatuhkan kamu miskin? 有的人问他说：“如果上帝使你贫穷怎么办呢？” Oh, tidak mungkin saya bisa dijatuhkan 我不 miskin. 可能，上帝不可能叫我贫穷。 Ketika saya sudah mau miskin, 我要贫穷的时候， saya amal lagi sana sini. 我就到处行善周济， Oh, saya mendapatkan lagi duit lebih banyak 然后我 lagi. 就会得来更多的钱。 Nanti seterusnya kalau mau begitu saya amal lagi. 那么我要穷的时候，就在做一样的事情，在周济，在帮助别人。 Malah Tuhan bingung 上帝， melihat saya. 上帝他就会头昏了，就搞不懂。 Pokoknya saya tidak akan pernah bisa dijatuhkan miskin sekalipun oleh Tuhan. 连上帝也没有办法使我贫穷。 Nah, itulah orang sombong zaman sekarang itu sebenarnya adalah orang berdosa, orang fasik. 那么今天我们看到骄傲的人都是罪人啊， Semakin nipu, semakin dosa, semakin mau pamer, semakin mau rasanya paling hebatnya. 越骗人越犯罪，越炫耀，感到自己很了不起。 Orang fasik kelakuannya tidak ada yang lain. 那么恶人所做的都是一样， Memang seperti pohon yang ditanam di tempat yang najis. 本来就像一棵树栽在污秽肮脏的地方， Buah-buahnya adalah hanya dosa 那么 semata. 它所结出来的果子都是罪恶。 Jangan sangka dan jangan kira 千万不要以为， bakal mengalami enak dan nikmat seterus dan 千 selamanya. 万不要以为他们过的日子是好的。 Bapak Asaf ketika tergiur dan bahkan iri terhadap orang 亚 fasik 撒 yang 当他 enak. 看到这个日子过很好的这些罪人的时候， Sampai pernah mengecap suatu statement di dalam hidupnya Bapak Asaf. 他甚至说过一句话： Percuma saja aku mempertahankan kelakuan bersih. 我谨守一个圣洁的生活是徒劳无益， Karena ternyata hidup sengsara. 因为到后来我也是过一个很苦的生活。 Aku lebih baik ikut arus daripada orang fasik 那么我宁愿随着这些恶人走吧。 yang akan teralami sukacita kenikmatan. 那么我所要经历的都是这些快乐的日子。 Tetapi puji syukur pada Tuhan. 可是感谢上帝， Tuhan itu tidak pernah tidur. 上帝不睡觉，
Tuhan itu tidak pernah salah menilai. 上帝他从来没有判断错， Kata- 做错误的判断。 Kata Tuhan kepada Bapak Asaf, 上帝对亚萨说 oh jangan kamu keliru. 你千万不要搞错 Itu 了， orang-orang fasik sedang disimpan di tempat yang licin. 我正在把这一些恶人放在一个滑地， Berdiri di tempat licin. 他是站在一个很滑的地板上， Sebentar aja bergerak, dia ambruk, 他再过不久就要倒闭了， tak berdaya. 无能为力。 Bapak Asaf sadar. 亚萨他觉悟到， Ya akhirnya sadar. 到最后他也觉悟了。 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. 虽然我的肉体，这个朽坏， Gunung batuku tetap engkau selama-lamanya. 我的避难所仍然是你。 Bagaimana saudara di dalam kehidupan ini? 弟兄姐妹们，在我们的生活如何呢？ Kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan. 我们很多时候面对一个选择， Mau memilih hidup sesuai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat dan melakukan Taurat firman ini. 要选择遵守神话语， Yang acap kali tidak gampang dan tidak enak dan bahkan seringkali mendatangkan susah yang berat. 很多时候真的不容易，并且也非常的难。 Atau kita pilih jalan orang berdosa, 或者我们要选择罪人的道路、 jalan orang fasik 恶人的道路， yang sepertinya nikmat dan bahkan menghasilkan segala sesuatu yang diperlukan. 看起来很快乐，并且我们所需要的看起来都可以被供应到。 Mana yang Anda akan pilih? 你们要选择的是哪一个呢？ Saudara-saudara sekalian 弟 semua. 兄姐妹们呢？ Hari ini kita memasuki len pertama. 今天我们进入大斋节的第一个主日， Kita memasuki minggu penghayatan ataupun menyelami sengsaranya Tuhan Yesus. 今天呢，我们思考到纪念到主耶稣的受难。 Sungguh Tuhan Yesus begitu sayang kepada manusia berdosa. 主耶稣爱罪人， Ia turun dari surga mulia datang ke dunia. 他从天上来到世界上， Dia tinggalkan kemuliaan tahta yang mulia di surga datang ke dunia yang 他 hina. 放下了在天上的这个荣耀的宝座，降世为人。 Dia Tuhan mau menjadi manusia. 他是上帝，愿意变成人， Bukan untuk mencari suatu kenikmatan pribadinya. 不是为了寻找自己的利益， Melainkan semuanya dipertaruhkan. 他把一切的都放下， Agar apa yang Allah Bapa inginkan untuk menyelamatkan manusia boleh tercapai. 好让天父上帝拯救人类罪人的这个旨意可以成全。 Sebagai Tuhan datang menjadi manusia biasa. 他是上帝降世为人， Seumur-umur dia datang sudah mengalami penderitaan. 那么他来到世界上，经历到许多的苦， Tidak pernah ada suatu kenikmatan-kenikmatan yang ia terima. 那么他从来不寻找自己的利益， Tetapi semua itu sebagai konsekuensi logis demi ketaatan pada Bapa di surga. 但是呢，这一些他是愿意做的，因为他要顺服天父上帝。 Ia berani tanggung, ia berani pikul. 那么他勇敢的背起这个十字架， Bahkan sampai mati di atas kayu 甚至 salib. 死在十字架上。 Tuhan Yesus tidak pernah merasakan suatu penyesalan. 主耶稣都从来不后悔过， Melainkan tetap mau mendoakan. 他仍然为他们祷告。 Bapa, Bapa, 天父， ampunilah akan mereka. 我的父啊，求你赦免他们， Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak 因为他 ketahui. 们所做的，他们不知道。 Tuhan Yesus masih senantiasa di dalam penderitaan yang begitu puncak. 主耶稣在他的苦难当中， Masih merindukan 他仍然的渴慕， doanya untuk diperuntukkan manusia yang jahat. 就是为这些罪人祷告， Agar Bapa di surga mengampuni. 好让天上的阿爸父赦免他们的罪。 Bapak Ibu bersama saya 弟兄姐妹们跟我在一起， sudah menerima anugerah besar 已 itu. 经领受了莫大的恩典啊。 Lalu apa yang perlu kita respon? 那么我们的回应是什么呢？ Masih tegakah kita merespon segala yang sudah diberikan Tuhan di dalam limpah anugerahnya? 我们在神浩大的恩典当中， Dengan kita bermain-main dalam dosa. 我们岂能
还继续活在罪恶当中呢？ Masih beranikah kita sudah terima anugerah besar dari Tuhan yang mahal, 我们领受了上帝昂贵的恩典， yang dibayar bukan dengan emas perak, 不是用金金所还庆的， tetapi dari darah 乃是用 anak Allah yang tunggal. 用神独生儿子宝贵的血所还庆的。 Lalu kita hidup tidak karuan dan bahkan menolak firman 然 Tuhan. 后我们还继续活在我们的罪恶当中，甚至拒绝神的话语。 Jangan saudara, 我们千万不要这样子。 jangan saudara kita kena tipu dunia dengan segala iming-imingnya. 我们千万不要被世界、被魔鬼欺骗。 Zaman ini begitu keras dan begitu jahat. 那么这个时代是一个邪恶的时代， Ayo cepat persenjatai hidup kita 我们要好好的装备我们自己， dengan kebenaran-kebenaran firman 我们要 Tuhan. 拿起神的话语为我们生命的武器， Agar kita ini menjadi orang benar yang tahan bantingan. 好让我们成为一个熬过、熬炼、精进的一个基督徒， Orang benar yang kelak akan menerima pahala dari Tuhan. 成为一个好讨神喜悦的义人，将来就领受神的祝福。 Ayo minta kepada Tuhan. 我们要寻求上帝， Tuhan tempatkan aku sebagai pohon di aliran sungai. 主啊，你把我安置在溪水旁， Aku ingin tetap hidup akan firman Tuhan masuk ke dalam hidupku. 我求你的话语继续滋润我的生命， Supaya daunku tidak kering. 好让我生命的叶子不枯干， Bahkan aku bisa menghasilkan buah. 甚至我可以结出果子。 Aku sungguh benar-benar insaf bertobat. 我要悔改， Aku tidak mau seperti orang 我 fasik 不要像那一些恶人， yang tidak menghasilkan apa-apa, 他们不结果子， melainkan hanya bagaikan sekam ditiup angin, 他们就像糠秕一样被风吹散了。 dan tidak mau jadi orang fasik 我也不要成为这些恶人， yang akan malu menghadap Tuhan. 他们有一天面对你的时候就要羞耻， Bukan saja malu, tidak berani menatap ke 他 Tuhan. 们不但是不敢看你， Kami tidak, orang fasik itu tidak berani menghadap pengadilan Tuhan. 恶人他们也不敢站在你的审判面前。 Mari Tuhan beranugerah untuk kita semua. 上帝，求你施恩怜悯我们， Melalui hari pertama, Minggu Lent pertama ini, 就在大斋戒的第一个主日里面， Tuhan berilah kesempatan untuk kami merenung firman. 主啊，求你给我们一个机会，好好的思考你的话语， Untuk kami boleh menjadi kembali sebagai pribadi anak Tuhan yang dikenyangkan oleh Taurat 好 Tuhan. 让我们可以成为一个被你话语所充满的一个人。 Tuhan memberkati kita 上 sekalian. 帝祝福我们， Amin. 阿门。天父上帝，我们来到你的面前，我们谢谢你，主，将你的话语赐给我们。谢谢你用你的话语提醒我们，成为一个你所救赎的一个人，让我们可以在我们的生活当中过着一个义人的生活，遵守你的话语，昼夜思考你的道。主啊，求你帮助我们，在这个邪恶黑暗的时代当中，有许多的事情可以引诱我们离开你，但是求你的圣灵随着我们坚定我们对你的信心，好让我们可以忠心跟随你，永不倒退，也不妥协自己的信心，乃是可以仰望你，奔跑这个天路。求你恩待各个弟兄姐妹们，在他们的生活当中，在他们的挣扎里面，求你恩待他们，让他们可以过一个得胜有余的生活，可以过一个讨你喜悦的生活。将来我们站在你审判面前的时候，我们不至于羞耻，因为我们知道靠着你的恩典，我们已经过着一个义人的生活。感谢主耶稣听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿门。 Kita respon dengan menyanyikan pujian kasih yang ajaib, bait ketiga saja satu kali. 我们唱圣教诗歌162首，奇妙的爱，我们唱第3首。爱奇妙的爱，加越在心。
从天上带来。我虽然地真理，将自己 seterungi sekarang ku cari 将我 balik 面对主的慈爱，将我这样放胆，我既传扬 kasih